Dan seperti yang kami janjikan awal tadi dalam Start Pagi Malaysia, telah kita berikan topik ini dari semasa ke semasa tentang kesan cuaca panas sekarang ke atas haiwan ternakan. Jadi bagi anda yang berada dalam industri penternakan khasnya, ini satu yang perlu kita ambil berat kerana ia mungkin menjejaskan pengeluaran yang sentiasa memberikan penjanaan pendapatan sebenarnya. Dan saya baru tahu sebenarnya ayam tidak ada sweat gland. Tak ada kelenjar peluh. Sebab itu apabila dia panas saja dia terus tewas. Dia panas, dia memberi kesan negatif kepada keadaan fisiologi ayam. Jadi sebenarnya pagi ini kita ada 2 ekor ayam di sini. Kita bawakan 2 ekor ayam. Sebenarnya terima kasih kepada Jabatan Veterina. Dan bercakap tentang jabatan ini, terima kasih juga kepada Datuk Dr. Kamarudin Mat Isa, Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina yang bersama kami pada pagi ini. Terima kasih Datuk. Ini merupakan satu isu berpanjangan kalau bukan saja kita bincangkan kesannya kepada manusia, malah kepada haiwan ternakan juga. Dan dalam situasi sekarang, ramai yang ingin bertanya, terutama mereka yang bergantung pendapatan kepada ternakan Datuk, ya. Apa antara situasinya yang kita perlu tahu sekarang? Terima kasih. Selamat pagi. Saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada, khususnya kepada peternak-peternak di seluruh negara, kerana sekarang ini mereka sehingga kini berjaya mengurus ternakan, termasuklah ayam terutamanya yang merupakan sumber protein utama kita. Berada dalam keadaan yang masih belum sampai status kritikal. Kita masih boleh dapat menikmati daging ayam dengan kuantum yang biasa, normal, yang kita perlukan setiap hari. Jadi ini merupakan satu pencapaian yang memberansangkan untuk makluman semua bahawa ternakan ni lebih resilient, lebih handal menghadapi situasi El Nino berbanding situasi El Nina yang banjir itu mereka mudah tewas. Tapi situasi El Nino ni mereka lebih handal menghadapi situasi ini. Bukan kerana ayam atau ternakan ini yang mempunyai sifat-sifat yang kuat, tetapi pengurusannya telah mencapai tahap yang boleh memastikan ternakan ini berada dalam keadaan yang kuat, boleh melawan situasi di mana suhu di luar sana begitu tinggi. Doktor, bila doktor sebut kritikal, apa yang boleh difahamkan kepada para penonton? Kalau kritikal itu bagaimana statusnya? Saya ada membawa graf, kalau boleh ditunjukkan graf kritikal itu, ya. Pada ternakan ayam, ambil contoh yang ada di skrin itu, suhu normal ayam, badan ayam ini adalah antara 40 hingga 42 darjah Celsius. Itu normal. Tinggi berbanding dengan suhu kita, suhu badan manusia 37 lebih. Jadi ayam ini perlu menjaga thermoregulator, dipanggil thermoregulator dia, supaya suhu badan kekal pada suhu 40 hingga 42 darjah Celsius. Jadi seperti yang dikatakan tadi, bahawa ayam tidak mempunyai kelenjar peluh. Jadi kalau kita suhu kita meningkat, kita melakukan exercise, kita berpeluh. Jadi peluh ini bertukar kepada wap dan akan menyerap haba dari badan kita dan kita kembali sejuk. Tetapi ayam tidak mempunyai kelenjar peluh. Ini menjadi satu cabaran yang begitu sukar kalau difikirkan. Sebab ayam pada hakikatnya dia ni asalnya beribu-ribu tahun dulu daripada negara bercuaca temperate. Sebab itu dia mempunyai bulu yang tebal, ada yang boleh melindungi haba dari badan itu daripada keluar ke environment menyebabkan dia sejuk. Tapi dalam keadaan kita, bila suhu panas, masih perlu dikekalkan suhu normal itu 40 hingga 42 darjah Celsius. Apa yang kita buat, apa yang dilakukan oleh industri ayam ini adalah dengan berbagai inovasi yang luar biasa juga. Rumah dan reban ayam yang close house itu mempunyai sistem kawalan udara di dalam reban, ambient, suhu ambient di dalam reban itu dalam lingkungan 18 hingga 25 darjah Celsius. Macam duduk dalam aircon. Macam duduk dalam aircon, macam suasana di temperate. Ini adalah inovasi dari segi perumahan ayam. Pada satu ketika dulu kita mempunyai insentif untuk peternak-peternak membuka ladang secara close house, tapi dia telah tiada lagi. Kalau bolehlah di masa akan datang insentif ini diteruskan lagi lah. Sebab memang dia akan menjadikan reban ayam itu
kebal, tidak dipengaruhi oleh suasana sekitaran. Dia tetap dalam situasi suhu yang amat ideal, 18 hingga 25, dan sesuai untuk ayam hidup dengan suasana yang normal, biasa. Dan boleh mencapai berat badan dalam 2 kilo dalam masa 38 hingga 40 hari. Bila menjadi kritikal? Soalannya, bila dia menjadi kritikal? Bila suhu di dalam reban tidak boleh dikawal, tapi sekarang ni penternak-penternak semua boleh mengawal situasi yang abnormal lah. Bila tidak boleh mengawal, suhu di dalam reban itu mencapai tahap 40 darjah Celsius. Jadi sebab ayam ni tidak ada kilat kelenjar peluh, dia memerlukan gradient antara suhu badan dan suhu sekitaran untuk membolehkan haba itu kalau lebih 42, haba itu akan disalur keluar. Bila suhu ambient ini telah mencapai 40, dia tidak boleh menyalur haba badan dia itu keluar ke sekitaran, menyebabkan suhu badan dia akan terus meningkat melebihi 40 hingga 45 dan akhirnya ternakan itu atau ayam itu mati. Ini yang kita panggil heat shock mortality. Keadaan ini tidak berlaku sekarang ini sebab kita mempunyai pengurusan yang baik yang telah dipermajukan oleh usahawan-usahawan dan peternak kita di mana suhu memang terkawal. Kalau kata mengikut kajian katanya El Nino ini akan sehingga bulan Jun atau mungkin akan berpanjangan, dan dalam tempoh itu mereka tak dapat menjangkakan suhu mana sebenarnya dia akan sampai. Tapi kalaulah kata dia melebihi daripada ni, kalau yang dalam kawasan kandang terkawal suhunya itu mungkin tidak ada masalah. Tetapi bagaimana dengan peternak yang peternak ayam kampung, peternak yang biasa secara kecil-kecilan ni? Okey. Dia peternak yang besaran ini ada juga yang closed house, ada juga yang open house. Open house juga mempunyai sistem mengawal suhu ambient di dalam reban itu. Menggunakan spray, mist spray dan juga exhaust fan. Pergerakan angin dan juga air ini menyejukkan suasana di dalam reban tersebut dan juga membolehkan body heat daripada ayam itu disalur keluar. Dan ayam tersebut masih boleh boleh melakukan aktiviti biasa. Tapi jika suhu itu berada di dalam 39, 38, 39 hingga 40 dan tidak dapat dikawal oleh peternak, kalau tidak ada sistem yang tadi itu, ayam akan secara normal akan mengurangkan intake. Ini keperluan fisiologi. Pengambilan makanan dia kurang. Bila ayam kata proses penghadaman makanan ini menghasilkan tenaga haba. So bila tenaga haba ini dihasilkan, ayam tu tahu dengan sendirinya dia tidak boleh mengambil makanan yang banyak. So dia akan mengawal pengambilan makanan. So ada kekurangan pengambilan makanan oleh ayam sehingga 30%. So jadi ini menyebabkan dia punya berat badan tidak dapat mencapai berat yang diharapkan pada tempoh masa yang ditetapkan. So jadi bukan perkara yang lumrah lah. Hanya ternakan di mana suhu reban itu tidak dikawal oleh penternak lah. Tapi apapun sebenarnya ada lagi langkah yang boleh diambil oleh penternak. Sebabnya kalau diberi makan yang kadar yang sama dari pagi hingga petang, penghadaman itu akan berterusan sama. So kalau diberi pagi dalam pukul 3, pukul 4 itu adalah maksimum penghadaman. Masa itu adalah maksimum body heat dihasilkan. Dan masa itu menghadapi masalah untuk menyalurkan body heat itu ke sekitaran. So jadi langkah yang perlu diambil oleh peternak, memastikan hanya sebahagian kecil saja makanan diberi waktu pagi dan di waktu petang diberi dengan kuantum yang lebih. So bila penghadaman berlaku di sebelah malam, di mana suhu rendah. Dalam sekitar 25, 28, jadi body heat yang dihasilkan akan boleh disalurkan ke sekitaran. Jadi ini adalah satu perkara yang boleh diambil tindakan oleh peternak lah yang memelihara ayam kecilan, supaya body heat yang dihasilkan itu tidak berlaku masa suhu sekitaran tinggi. Jadi kalau ayam kampung saya rasa ayam kampung biasalah dia akan pergi mencari tempat-tempat yang redup kan. Itulah janganlah kita
ganggu mereka, kejar mereka sebab dia tak ada dia akan dipanggil panting bila kita kejar macam yang tercungap-cungap. dia mengah. Bukan mengah. Dia macam tercungap-cungap. Mencungap-cungap. Dia untuk menyalurkan haba badan dia, dia tak ada cara lain. Sebab dia tak ada boleh menghasilkan peluh. So jadi dia perlu mencungap, buka mulut dia supaya haba badan itu disalur keluar melalui mulut, rongga mulut. Ini satu perkara yang normal lah bagi ayam itu untuk mengatasi keadaan suhu yang panas. Selain daripada haiwan ternakan, Elino juga katanya memberi kesan kepada haiwan kesayangan. Antara ini yang boleh dikongsikan, Datuk? Kita haiwan kesayangan ni biasanya kalau kita ada haiwan kesayangan, kita sayanglah. So jadi bila kita sayang haiwan ini, kita menjaga dan menempatkan mereka di tempat-tempat yang selesa. Dalam keadaan ini kita tidak hadapi masalah di segi stres berkaitan dengan peningkatan suhu. Tetapi ada juga di kalangan kita yang membiarkan haiwan kesayangan ini terlepas atau lepas bebas keluar kawasan rumah. Sebenarnya ini tidak merupakan amalan tidak baiklah. Ada kemungkinan juga haiwan ini menghadapi masalah stres berikutan suhu yang tinggi, khususnya kalau dilepas di waktu antara pukul 1 hingga 4 petang. Itu waktu itu memang panas. Tetapi haiwan seperti anjing yang dipelihara oleh kawan kita yang boleh memelihara anjing ini, anjing mempunyai sistem badan yang boleh berpeluh. Maknanya dia boleh berpeluh dan boleh mengawal suhu badan dia. Tapi kalau terlalu panas, haiwan ini juga akan panting dan juga mengeluarkan lidah yang panjang untuk cuba berusaha menyalurkan body heat ini ke sekitaran. So tidak ada masalah yang ketara lah kalau dijaga dengan baik. Hanya kalau haiwan-haiwan ini tidak dijaga dengan baik, memang ada kesan El Nino ini. Sebab suhu panas, badan macam kita demam jugalah dan memerlukan anti-stress lah. Datuk, kalau orang mengalami strok haba, kita boleh tahu kerana boleh berbicara. Apa antara tanda-tanda yang kita boleh pada haiwan kesayangan itu kalau sekiranya mereka menunjukkan simptom yang mereka mengalami kesan strok haba? Kalau kucing bagaimana? Kalau anjing bagaimana? Ya, dia stroke ini bila sampai ke tahap dia tidak boleh mengawal suhu badan dia. So kalau suhu haiwan kesayangan anjing dalam 39 darjah Celsius, kalau dia tak boleh mengawal, suhu dia terus naik hingga melebihi 40 darjah Celsius. So jadi dia memang sistem kawalan suhu badan dia memang gagal lah, tidak berfungsi masa itu. So jadi akan tanda-tanda dia cuba akan panting juga, cuba akan mengeluarkan haba tetapi tidak berlaku dan gagal. Selalunya ternakan ini menunjukkan tanda-tanda yang sama ada panting itu atau cuba berusaha untuk mengekalkan suhu badan atau juga boleh juga sampai dia muntah-muntah dan kalau tidak beri perhatian yang cepat diturunkan suhu dia boleh matilah. Tapi amat luar biasa. Kalau itu keadaannya yang pemilik haiwan itu memang tidak sayang kepada haiwan kesayangan itu memang tidak prihatin. Tak prihatin. Jadi industri equine juga kadang-kadang kuda ternakan kuda ini kadang-kadang boleh mati juga dalam keadaan bukannya berkaitan dengan El Nino, tetapi bila tidak dapat mengawal suhu badan. Kuda ada kilang kelenjar peluh dan boleh berpeluh. Tapi you tahu biasa kuda tapi dalam keadaan tertentu lepas menyertai event contohnya kena pastikan mereka cepat-cepat disejukkan dan diberikan air secukupnya. Dia mati. Jadi kita dengarkan tadi antara tanda-tanda yang diberikan oleh Datuk Doktor. Jadi kita harapkan para pemilik haiwan ternakan ataupun haiwan kesayangan ambil perhatian supaya harta anda tidak terkorban dalam keadaan cuaca seperti ini. Ya, kalau kita tengok haiwan kesayangan ni selalu bila dah terlalu sayang ni kita dah panggil dia anak, kita dah tak panggil dia kucing ke apa. Jadi disebabkan kepanasan ini mungkin akan menyebabkan kematian. Jadi cuba orang kata mencegah daripada ia menjadi kenyataan lah orang kata. Jadi terima kasih kepada Datuk kerana sudi berkongsi informasi ini.